Masih ada cabaran-cabaran. Kita nak baiki kualiti kepada pendidikan yang kita bagi. Pendidikan akan mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Tafiz sebagai satu sekolah bermula di Malaysia tahun 80-an. Sebelum tu kita ada sekolah pondok. Sekolah pondok ni ajar ilmu lah. Penghafazan Quran lebih peribadi, ikut orang punya kemampuan. Kemudian tahun 80-an dia mula ada sekolah tafiz. Kenapa wujud sekolah tafiz? Kerana wujudnya golongan-golongan yang anak dia nak minta anak dia hafal Quran. Tafiz kita bukan setakat menghafal Quran, tetapi kita ada ilmu-ilmu lain yang kita beri pada dia, yang kita rasa sangat penting pada usia dia. Apa dia? Dia panggil ilmu alat, cara berfikir yang baik, dan dia panggil mantik, ilmu yang berfikir. Kedua, kita mengutamakan bahasa, supaya dengan bahasa dia boleh buka pintu kepada ilmu-ilmu lain. Mathematics yang kita panggil akademik. Sains, tapi sains kita ajar lebih kepada sains tabi'i, af'al Allah SWT. Itu satu. Kemudian kita utamakan dia punya peranan dan tanggungjawab. Itu yang penting. Sebagai anak murid, sebagai ahli masyarakat, sebagai seorang pelajar, sebagai satu orang, semua dia kena belajar peranan. Dia diajar pada asas peringkat menengah, mereka bersedia untuk mengaji lebih tinggi. Jadi dia kena ada alat-alat. Sekarang dia ada SPM. Kita ready juga akademik. Jadi bila dia ada, boleh membaca, boleh menulis, berfikir. Kemudian dia disemaikan budaya-budaya yang baik. Budaya yang baik apa? 4 budaya yang baik kita kenal pasti. Satu, budaya ilmu. Dia kena wujud satu, suka pada ilmu. Buat keputusan pakai ilmu. Masa dia habis mencari ilmu. Mengajar orang, belajar. Kedua, budaya ibadah. Dia rajin. Doa, main sunat, menjaga sunat. Ketiga, dia budaya mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Dan keempat, dia rajin berkhidmat. Ini budaya-budaya yang baik yang ada, yang utama pada Islam. Dan terkadang dipakai kedua-duanya sekali. Seperti ini menjadi inilah, begini, beginilah, sini, di sini, atau di sinilah. Pendidikan akan mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Masyarakat tengok dia punya keadaan agama dia, kepahaman tentang agama, kepahaman tentang kehidupan yang betul. Dalam menurut pandangan alam Islam ataupun ru'yatul Islam dia wujud, ataupun bahasa Inggeris kita kata worldview of Islam, ada 3 perkara, iaitu apa? Yang pertama khabarus shadiq, yang kedua akal, yang ketiga adalah hawasul khams. Pertama sekali, apabila sebut tentang pendidikan di sekolah ini, kerangka pendidikan ada 2, fardu ain dan fardu kifayah, dan sudah semestinya kami menyediakan fardu ain secukup-cukupnya mungkin kepada para pelajar. Dan pertama sekali sudah semestinya para pelajar ini akan dididik untuk mengakrabkan diri dengan Al-Quran melalui cara membetulkan bacaan dan kemudian menghafal Al-Quran. Selain itu, kami juga menyediakan beberapa subjek untuk membentuk kerangka pemikiran mereka supaya bertepatan dengan pandangan alam Islam. Subjek yang paling asas adalah akidah dan fiqh, dan kemudian kami ada subjek yang bernaung di bawah tema tafaqquh fid din yang terdiri daripada turas, kemudian faham ilmu dan pemudayaannya, sains tabi'i, ilmu kehidupan, dan kami juga ada satu subjek yang khusus namanya tazkiyatun nafs. Sebab dia orang dah ada asas-asas yang cukup untuk belajar. Mereka ambil SPM, mereka boleh gunakan SPM untuk lanjut, dan mereka ada kemahiran yang baik untuk belajar menulis membaca. Dia ada budaya ilmu. Sebab nak masuk universiti dia kena ada budaya ilmu, suka pada ilmu, buku, kitab, tulis. So dia ada benda tu. Dan ada sijil, iaitu SPM. Dia boleh lanjut untuk pelajaran.
Kalau dari segi peralatan yang perlu, sudah semestinya perkara paling penting sekali adalah bahan-bahan bacaan para pelajar. Kerana kami juga menyediakan subjek SPM. Jadi salah satu yang paling penting adalah buku teks kementerian. Itu yang pertama lah. Dan beberapa bahan bacaan yang lain yang digunakan sebagai rujukan khusus bagi sesebuah subjek. Yang kedua adalah bahan-bahan fizikal seperti teknologi lah. Misalnya laptop ataupun iPad yang orang kata boleh memudahkan para pelajar untuk merujuk bahan-bahan yang diperlukan. Saya percaya selalunya sesuatu perkara mula dengan orang yang betul. Maknanya saya ada satu pemikiran. Dan saya bersembang dengan beberapa orang dan orang tu setuju dengan pemikiran betul dan dia akan bawa jumpa beberapa orang. Kemudian ada orang yang bersetuju, saya boleh carikan tanah, ada di tanah. Lepas tu cerita kat orang lain, orang lain kata, saya ada duit yang saya sanggup bagi, dia bagi dulu duit. Lepas itu kita kembang. Masih ada cabaran-cabaran, tapi cabaran-cabaran yang tentang kemudahan tu dah kurang lah. Macam bangunan kita dah ada tabung untuk menampung secara asas, ada pelajar dah ada, guru dah ada. Kita nak baiki kualiti kepada pendidikan yang kita bagi tu. Dengan mengemaskan guru dia, mengemaskan mata pelajaran lebih baik. Kualiti maknanya apa yang kita nak capai. Contohnya kita nak ajar bagaimana memahami ilmu. Guru yang faham tentang ilmu tu apa dan nak membudayakan ilmu tu bagaimana. Ini kena berfikir dengan lebih dalam. Dia tak boleh bagi saja buku. Sasaran Tafiz adalah menjadikan masyarakat yang baik. Dia bukan sasaran hanya setakat boleh dapat duit atau kerja yang baik, kerja dunia yang baik ataupun nak dicari pangkat yang baik. Sekolah sekular dia hanya bertanya kamu nak jadi apa besok. Dia pun tak ada tradisi ilmu yang bentuk agama. Dia tak belajar tentang keyakinan, ketuhanan. Dia hanya belajar tentang kita hidup sekarang. Kehidupan dia boleh berubah. Dan dia selalu pertikaikan benda-benda yang telah ditetapkan agama. So dia hanya tengok sebahagian dari kehidupan. Semua kerja-kerja yang dia ambil itu semuanya kerja-kerja yang dari segi status sosial tinggi. Doktor, lawyer, engineer. Tapi orang-orang yang biasa jual. Yang sembelih ayam, kita nak yang halal juga. Tapi tak ada orang nak edit. So dia nak status sosial tinggi. Status tinggi dia ada satu pangkat tinggi, kedua duit banyak. Dia nak macam tu. Tapi dalam Islam manusia bermanfaat. Boleh jadi apa pun. Kalau Tuhan tentukan kamu menjadi satu orang kerja di pasar, sembelih ayam, kamu buat dengan baik. Dengan takwa, sembelih dengan baik sehingga dia ayam tu mati dengan baik. Contoh. Dia mesti bermanfaat. Pada saya, bila kita tengok wajah-wajah pelajar-pelajar ni, kita boleh bayang macamnya generasi mereka besar. Kepahaman agama yang ada dalam masyarakat kita sangat menyedihkan. Apa yang mereka belajar di sekolah hanya menceritakan tentang kebahagiaan di dunia. Penyediaan mereka kepada perkara-perkara dunia, pangkat, duit ringgit dan keseronokan dunia. Dan mereka hanyut dalam keadaan macam itu. Agama dia tengok sebagai satu benda yang samping sangat. Benda yang menimpik, benda yang ditimpikkan saja. Iaitu setakat cerita sembahyang, kemudian dipaksakan sembahyang. Quran, kemudian dipaksakan mereka baca Quran. Tapi mereka tidak ada benar-benar kepahaman bahawa agama akan mempengaruhi keseluruhan hidup mereka. Agama adalah pegangan hidup. Buat keputusan apa sesuatu pun atas dasar agama. Contoh kalau nak kahwin, dia kena pilih atas dasar bagaimana perkahwinan menjadi kehidupan yang soleh, keluarnya keturunan yang baik. Bukan setakat saya suka sebab tu saya kahwin. Kenapa beli kereta? Kerana saya suka kereta sekian. Kenapa kerja ni? Kerja ni suka, kerja ni tak suka. Walaupun dia dapat kerja ni katakan baik, tapi kerana dia tak melihat kerja itu adalah satu sumbangan dia kepada masyarakat, sumbangan daripada kehidupan, maka dia rasa kerja tu menyenangkan. Yang dia tahu dia nak kerja simple tapi gaji besar, dan kerja tu pangkat tinggi. Bukan kerana dia nak kerja, kerana dia nak menafaatkan diri daripada masyarakat. Ini agama. Tapi malangnya hari ini kita ajar anak-anak kita bagaimana mendapat status sosial yang tinggi. Kerja mesti tinggi, duit mesti banyak. Bukan menjadi orang yang bermanfaat
kepada kehidupan ni dan juga pada agama. Tidak membawa sifat ubudiyah, tidak membawa sifat khalifah. Kita bercakap hari-hari tentang khalifah. Kita kena dia khalifah. Tapi benarkah kita dia khalifah? Khalifah daripada perkataan taklif. Ini dibebankan atas kita tanggungjawab. Tapi adakah kita bertanggungjawab? Kita selalu ada masalah. Kenapa tak bertanggungjawab? Kerana di manakah seseorang tu belajar menjadi bapa yang baik, suami yang baik, isteri yang baik, ibu yang baik. Sekarang dia tak tahu macam mana nak jadi ibu yang baik, anak yang baik. Kata-kata bos di pejabat, keputusan mesyuarat di pejabat lebih penting daripada keputusan mesyuarat ketua keluarga di rumah. Perancangan hidup digunakan mengikut perancangan karier. Tapi perkembangan keluarga tak tahu ke mana. Yang kita tahu dengan keluarga, makan bersama, bermain bersama, berjalan bersama. Tapi untuk apa? Jadi inilah benda-benda yang banyak masyarakat kita tak faham. Semua dijawab oleh agama. Agama bukan cerita kecil. Bukan setakat masa kita lahir, masa kita kahwin, masa kita mati. Agama ni keseluruhan hidup kita sebenarnya. Dan kita nak buat sesuatu kehidupan agama pun kita tak faham. Kita nak buat politik Islam. Macam mana kita politik Islam? Politik pun kita tak faham. Patutnya manusia yang baik akan jalankan politik yang baik. Tapi manusia tak pernah diusahakan menjadi baik. Kemudian nak buat politik, nak buat ekonomi. Ekonomi Islam bukan tempelan, tetapi ekonomi Islam datang daripada sifat kasih sayang. Sifat ingin berkhidmat. Sifat ingin memanfaatkan diri supaya orang semua dapat kebaikan. Contoh kita bagi satu orang. Orang Islam dulu, katalah berniaga sebelah-sebelah. Orang ni berniaga. Satu masa orang datang kedai ni, dia kata, cukup tak? Boleh tak pergi beli sebelah kedai sebelah jual barang sama dengan saya? Tapi saya dapat perhatikan hari ni dia jumlah jualan dia kurang, saya dah banyak. Dia boleh cakap macam tu kepada orang yang datang beli, so beli sebelah. Bukan pasal dia tak nak jual, tapi kerana dia kata ada orang sebelah tak laku banyak hari ni. Jualan sama, barang sama. Tapi sekarang dia ada satu perkataan yang kita pakai, kompetitif. Everyone wants to compete. Hidup di bandar rat race. Kontraktor datang with competitive price. Bisnes ni akan bunuh bisnes ni. Kemudian kita nak cakap nak jadi orang Islam yang baik. Everybody wants to compete. Pergi sekolah wants to compete. Bila datang keputusan periksa, kita compete. Anak siapa dapat berapa A. Islam tak pernah cerita tentang kompetitif. Islam cerita tentang manfaat manusia sesama manusia. Jadi bila masyarakat yang penuh dengan kompetitif, backstabbing, siapa banyak duit, siapa yang lebih tinggi dia punya keseronokan dia dan lebih tinggi pangkat dia, dialah dikatakan berjaya. Siapa yang rendah pangkat dia, kerani, ialah orang yang tak bermanfaat, maka dia rendah. Tapi bagaimana satu pejabat boleh berjalan kalau hanya ada satu bos, yang lain kerani tak ada? Nah, sekarang ni kalau kita kerja, bos, manager akan rasa dialah berjaya. Yang kerja kerani tak berjaya. Dalam Islam tak. Setiap orang diberikan rezeki kedudukan masing-masing. Semua orang ada peranan dia, insya-Allah. Jadi inilah yang berlaku. Pertama sekali, kita perlu akui bahawa tamadun Islam suatu ketika dahulu ada dan kini telah berlaku masalah dan sistem khilafah sudah tiada lagi. Dan salah satu cara untuk memastikan tamadun itu boleh terbina adalah melalui jalan pendidikan. Walau bagaimanapun, kita perlu akui juga bahawa dalam dunia Islam, kita terpengaruh dengan pendidikan kerangka sekular yang berteraskan kepada pandangan alam barat. Oleh demikian, kita perlu memastikan pendidikan yang kita bawa dan perjuangan itu adalah berteraskan kepada Islam. Dan salah seorang tokoh ilmuwan zaman kini yang membawa gagasan pendidikan yang saya fikir sangat relevan dan perlu diangkat adalah Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas, yang mana beliau menyatakan pendidikan itu ada ta'dib, yang mana terkandung di dalamnya tarbiyah dan juga ta'lim. Dan saya berharaplah sama-sama kita, umat Islam secara umum, mengangkat usaha-usaha pendidikan yang dilakukan oleh kami dan juga pihak-pihak yang lain di luar sana, supaya generasi akan datang adalah generasi yang tidak hancur manusiawinya dan juga tidak runtuh adabnya.
hidup ni berjalan atas ilmu Allah, atas kehendak Allah. So yang kita tahu, kita kena buat, dan kita kena tahu kemampuan kita. Dan Allah SWT tak bebankan seseorang dengan luar kemampuan dia. So kita kena ada satu pertimbangan yang baik pada diri kita, yang kita perlukan jalan sesuatu kerja, tapi kerja yang kita buat tu berdasarkan apa yang kita mampu, yang lain kita serah pada Allah SWT. Tapi kita kena buat. Keputusan dia bukan di tangan kita. Allah akan tentukan, Allah akan buat, Allah akan jadikan keputusan tu. Tetapi yang kita kena ialah kita kena buat. Dan kita kena tahu bahawa bukan kita selesai masalah, tapi kita kena tahu kita kena selesaikan masalah. Jadi ini adalah sifat tawakal yang bukan mudah nak belajar. Dia bukan belajar dari kitab. Dia belajar daripada bimbingan guru dan juga pengalaman hidup yang mengusahakan perkara. Kita boleh bukakan pemikiran mereka pada itu, tapi terpulang kepada Allah SWT akan bukakan hati mereka. Contoh, kita bagi dia faham bahawa yang menjalankan hidup adalah Tuhan, dan Tuhan mahu mereka berusaha. So itu je. Jadi bila dia berusaha, sama ada dia bertawakal pada Allah SWT, itu telah pada Allah SWT. Tapi kita kena bimbing mereka.